Okay, Assalamualaikum dan selamat pagi. Okay, hari ini kita jumpa pada hari Isnin, mata pelajaran prinsip perekonan. Okay. So, sebelum kelas minggu lepas, kita sudah membincangkan bagaimana untuk memindahkan catatan daripada berdasarkan pernyataan ke dalam ledger. So hari ini kita akan masuk kepada, kamu boleh buka buku teks muka surat 160. Hari ini kita akan buat perbincangan berkaitan dengan bagaimana untuk memindahkan catatan daripada buku catatan pertama ke dalam ledger. Okay, cikgu akan share screen. Okay, so hari ini kita terus bincang soalan. Okay, sebelum tu, Edison, Juliet. Okay, sebelum tu cikgu mau tanya kamu, kamu boleh tulis juga dalam message. Okay. Buku catatan pertama kita pernah belajar ada 4. Siapa tahu apa yang ada dalam buku catatan pertama? Ada 4 jenis. Siapa boleh bagi tahu cikgu? Okay, kamu boleh buka voice, jawab ataupun kamu tulis dalam message. Apa tu Isaac? Okay. Lupa ayat dia. Okay, cikgu bagi satu jenis. So kamu jawab, kamu kena tekan 3 jenis. Satu jenis tu adalah journal arm. So ada 3 lagi. Ada 3 lagi. 3 jenis. Satu journal arm. Okay. Hai Edison. Edison baru masuk. Okay, sekarang cikgu tanya kamu, buku catatan pertama dia ada 4 jenis. Okay, cikgu sudah bagi satu jenis iaitu journal arm. So ada 3 jenis lagi buku catatan pertama. Okay, yes, betul. Okay, Wanda tulis di sini dia jawab buku tunai. Okay, betul. Okay, so ada 2 lagi. Syaza pun dia tulis buku tunai runcit. Betul. Ada 1 lagi. Apa tu? Ada 1 lagi. Siapa tahu? Ada 1. So ada 3 sudah kan? Kita tahu buku tunai runcit dan journal arm. Apa lagi 1? Yes, Wanda, betul. Thank you. Okay, so journal khas. So buku catatan pertama dia ada 4. Okay, buku tunai runcit, journal arm dengan journal khas. So yang ini keempat jenis buku catatan pertama ni kita sudah bincangkan semasa kita belajar di modul 4. Okay. So hari ini kita akan belajar bagaimana kita memindahkan catatan daripada keempat jenis buku catatan pertama ni ke dalam ledger. Okay. So maksudnya soalan dia, maksudnya kita akan bincangkan apabila sudah diberikan buku catatan pertama. Okay. So bila ada buku catatan pertama, bagaimana kamu mau pindahkan atau kamu post
ke dalam ledger. Okay, so kamu boleh buka buku teks muka surat 160. Okay, so hari ini kita akan terus buat dalam Excel. Okay, jadi cikgu sudah siap-siap lah. Okay, so ini adalah yang dalam buku teks. Okay, muka surat 160 contoh 6. Okay. Okay, kalau dalam soalan dia akan bagi semua buku catatan pertama. Okay. Okay, maklumat berikut diambil daripada perniagaan Maisarah pada bulan September 2016. Anda dikehendaki, okay, ini arahan dia. Anda dikehendaki memindahkan catatan dari buku catatan pertama ke dalam ledger. So, buku catatan pertama akan diberikan. Okay, ini adalah Journal Arm. Sekejap, ada kawan kamu masuk. Okay, kamu boleh buka, yang baru masuk, kamu boleh buka buku teks, buka surat 160. Kita akan bincangkan bagaimana mahu memindahkan catatan dari buku catatan pertama ke dalam ledger. Okay, so kamu tengok contoh 6. Okay, arahan dia anda dikehendaki memindahkan catatan daripada buku catatan pertama ke dalam ledger. Okay, so bila kamu dengar sahaja yang ini dalam ledger, kamu kena siap-siap. Okay, buat format di ledger begini. Okay. Okay, so dalam soalan dalam soalan ni dia akan bagi buku catatan pertama iaitu keempat-empat jenis buku catatan pertama yang kamu teka tadi iaitu Journal Arm. Okay, dia sudah bagi siap-siap. Okay, Jurnal khas, jurnal belian, jurnal pulangan belian, okay, jurnal jualan, jurnal pulangan jualan. Okay, selepas itu dia akan bagi juga jenis yang ketiga iaitu buku tunai. Okay, dia bagi siap-siap sudah. Okay, lepas tu buku tunai runcit. So dalam soalan ni memang komplit lah. Ada keempat-empat jenis buku catatan pertama. Okay. Okay, nanti cikgu akan ajar kamu macam mana kamu tengok sahaja dalam ni, kamu boleh terus pause. Dia sebenarnya lebih mudah lah. Okay. Lebih mudah daripada yang kita bincang minggu lepas yang ini. Okay. Dia berkaitan dengan pernyataan. Okay, sebab dia ada dua jenis kan. Okay. Untuk kamu memindahkan catatan ke ledger dia ada dua jenis. Kalau ini berbentuk pernyataan. Okay. Yang ini yang kita buat hari tu. Kamu kena buku tunai. Okay. Kamu kena buat sendiri buku tunai. Okay. Kalau pernyataan mesti ada buku tunai dengan ledger. Kalau kamu bayar secara kredit, kalau kamu bayar secara tunai dan bank dalam buku tunai. Okay. Tetapi berbeza sedikit dengan kalau kamu memindahkan catatan daripada buku catatan pertama, kamu tidak perlu buat buku tunai sebab sudah diberikan. So tinggal kamu masukkan ledger yang ini. Okay. Okay. Tips, okay, yang ini cikgu bagi tips untuk merekod. Okay, tips merekod ledger. Okay, yang pertama, kamu perlu keluarkan akaun yang ada dalam buku catatan pertama. Maksudnya yang ada dalam jurnal. Okay, Journal Arm, jurnal khas, buku tunai dan buku tunai runcit kecuali akaun bank dan akaun tunai. Sebab dia tidak perlu direkod sebab ada buku tunai sudah. Ada buku tunai dan buku tunai runcit. So kamu tidak perlu buka akaun bank dengan akaun tunai. So apa yang selain akaun yang selain daripada akaun bank dan akaun tunai,
kamu perlu rekod dalam ledger. Okay. Okay, yang kedua, okay, selepas kamu keluarkan, kamu tahu sudah keluarkan akaun, okay, buku catatan pertama, kamu perlu buat akaun format T-Ledger. Okay, yang inilah, okay, cikgu siap-siap sudahlah kan, takut nanti masa habis. Okay, so yang ini kita buatlah, okay, format T-Ledger. Okay, macam cikgu bagi tahu hari tu, okay, kalau cikgu dulu, okay, cikgu buat format T-Ledger, kalau kertas A4 cikgu terus lipat dua, okay, cikgu lipat dua, terus dia ada garisan di tengah. Okay, yang tu cikgu akan garis di tengah dan terus senang. Okay, kalau mau buka akaun T-Ledger, itu untuk cepatlah. Okay. Okay, lepas tu bila kamu sudah buat akaun format T-Ledger, kamu terus letak semua nama akaun yang sudah dikeluarkan dari buku catatan pertama mengikut aturan. Okay, okay. Mengikut aturan yang pertama, okay, hari itu kita sudah belajar 5.1 berkaitan dengan ledger am, ledger jualan dan ledger belian. Okay, ledger am tu dia adalah yang biasa. Okay, kalau ledger jualan dan belian yang ada dalam sini, yang jurnal jualan, jurnal belian tu. Okay, iaitu kamu susun ikut aturan untuk lebih kemas dan memudahkan kamu nanti untuk pindah ke imbangan juga, iaitu dalam modul 6. Okay, iaitu nantilah kita belajar. Okay. Okay, so yang ketiga, buat akaun format T-Ledger dan terus letak nama akaun yang sudah dikeluarkan dari buku catatan pertama. Okay, yang keempat, mula memindahkan catatan. Okay, kita ke step yang pertama dahulu. Okay. Okay, keluarkan akaun yang ada dalam buku catatan pertama. Okay, maksudnya di sini adalah, okay, kamu tengok butiran kan? Butiran selain daripada bank dengan tunai, kamu kena keluarkan terus, masukkan dalam T-Ledger. Okay? Okay, tapi macam cikgu bagi tahu tadi, okay, lagi bagus kamu letak dia sebagai mengikut aturan. Okay? Maksudnya ledger jualan dan ledger belian kamu asingkan. Okay, macam mana? Okay, ledger jualan dan belian tu adalah akaun belum terima dan akaun belum bayar. Ada yang join? Okay, Darren. Okay, yang baru masuk kamu boleh buka muka surat 160 dalam buku teks. Okay. Yang ini pun cikgu ada sediakan. Okay. Tips yang pertama tadi, cikgu bagi tahu kamu kena keluarkan akaun yang ada dalam buku catatan pertama kecuali akaun bank dan tunai. So, yang dalam butiran ni kecuali akaun bank dan tunai kamu masukkan di sebelah, kamu kena masukkan di jadi sebagai akaun ledger. Okey, yang pertama, akaun perabot. Okay, ini adalah jurnal am, kamu tengok dia punya keterangan. Sebab tu keterangan dia sebenarnya sangat penting. Okay. Kalau dalam jurnal am. Okay. Baki untuk bank, kamu tidak perlu masukkan dalam ledger sebab dia bank. Okay. Kamu kena ingat, tunai dan bank kamu tidak perlu letak dalam ledger. Okay. Kalau memindahkan menggunakan buku catatan pertama. Okay, so perabot. Okay, kamu letak sini akaun perabot. Okay. Okay, kita isi dulu semua. Okay, akaun perabot ada, akaun belum terima. Okay. Akaun belum terima, dia adalah ledger jualan. So, kamu letak dia. Ini nanti kamu masukkan modal. Okay. So, kamu masukkan sahaja akaun modal.
Okay, kamu list sahaja semua dahulu. Yang penting selain bank dengan tunai. Okay, akaun belum terima dan akaun belum bayar, kita isi kemudian dahulu. Okay, kamu ambil dulu yang selain daripada tunai dan bank dan akaun belum terima, akaun belum bayar. So yang ini kita hold dulu. Modal, ambilan, belian. Okay, so kita terus isi akaun ambilan, okay, akaun belian. Okay, kita isi saja, tapi dengan syarat kamu tidak boleh, kalau ada akaun ambilan sudah, kamu tidak boleh isi lagi akaun ambilan. Okay, dia satu ledger, satu sahaja akaun. Okay, so kena pastikanlah. Alatan pejabat, okay, kedai komputer Mimi. Okay, kedai komputer Mimi ni, yang itu nanti dia adalah akaun belum bayar. Okay, kedai komputer Mimi. Okay, dia adalah akaun belum bayar. So nanti okay, alatan pejabat. Akaun alatan pejabat. Okay, pembelian akaun alatan pejabat. Okay, selepas tu okay, settle. Tinggal ABT dengan ABB lagi kita belum masukkan. Okay, kita tengok lagi di jurnal belian ni. Yang ini memang ABT dan ABB lah. Jadi kamu terus tengok dalam buku tunai. Apa yang kamu boleh masukkan. Okay, jualan. Okay, jualan yang ini perniagaan Firas, dia adalah ABT. Okay. Ada lagi yang baru join. Okay, morning. Yang baru join, kamu boleh buka buku teks Buka surat 160. Okay. Okay, buku tunai. Okay, so kamu tengok apa yang ada dalam untuk ledger am. Okay, jualan sudah. Okay, dalam butiran ni pembekal TA adalah pembekal TA adalah ABB. So nanti kita masukkan dulu, kita buat satu-satu dulu aturan. Okay, belian, kalau nama syarikat atau nama kedai atau pembekal, okay, kamu jangan dulu masukkan. Okay, okay, belian. Okay, kamu masukkan akaun belian ambilan. Okay, kita tengok sini. Okay, akaun belian sudah ada kan? Akaun ambilan pun sudah ada. Jadi kamu tidak perlu masukkan lagi. Okay, kita masukkan yang belum ada. Okay, macam akaun gaji, sewa, kadar bayaran dan alat tulis. Okay, akaun gaji. Lepas tu, akaun sewa. Akaun kadar bayaran. Akaun kadar bayaran. Okay. Lepas tu, akaun alat tulis. Okay. Right. So, buku tunai sudah settle. Tinggal ini pembekal TA dengan perniagaan Firas. Okay, yang ini nanti kita akan isi dan buat account. Okay. Untuk buku tunai
pun kamu kena masukkan juga selain bank dan tunai. So itu adalah untuk kertas dan dakwat, kamu tengok yang ini. Ini adalah akaun yang kamu perlu masukkan dalam dalam ledger yang kamu perlu post. Bukan butiran di sini. Kalau untuk buku tunai runcit di sini, sebab dalam buku tunai runcit kalau kamu ingatlah, kita sudah belajar di sini kita ada kelaskan dia. Kalau kertas dan dakwat itu adalah alat tulis. Kalau alas meja itu adalah belanja pejabat. Yang ini kita sudah belajar. Untuk kertas dan dakwat ni dia adalah alat tulis. So kamu kena tengok ini sahaja. Sekarang akaun yang kamu perlu post, akaun alat tulis, akaun belanja pejabat, akaun pos dan pelbagai. Tetapi pelbagai kamu tidak ada. Kalau tengok dalam ni tidak ada, so kamu tidak perlu buatlah. Kamu tengok. So cuma hanya 3 ini sahaja, alat tulis, belanja pejabat dan akaun pos. So, akaun alat tulis sudah ada, so kamu tidak perlu lagi 2-3 kali. Tinggal akaun belanja pejabat dan akaun pos. Selepas itu, bila kamu sudah rekod semua ledger iaitu butiran akaun yang selain daripada tunai, bank dan akaun belum terima dan akaun belum bayar, ataupun syarikat ataupun nama kedai. Lepas ni baru kamu rekod pula, kamu balik lagi kepada Journal kamu rekod pula yang ini, akaun belum terima, akaun belum bayar. So apa yang kamu perlu buat? Masukkan akaun belum terima. Akaun belum terima. Kedai komputer Mimi ni, kita boleh masukkan di sini. Kedai komputer Mimi. Kita tengok di 1 September. Akaun belum terima perniagaan Firas. So kamu masukkanlah akaun belum terima perniagaan Firas. Lepas tu akaun belum bayar pembekal TA. Akaun belum bayar mau ikut saja urutan. Yang kedai komputer Mimi tu kedai komputer Mimi sudah letak. Untuk jurnal belian di sini. Yang ini baru kamu rekod. Jurnal belian pembekal TA kita sudah masukkan. So pemburung Azizul dengan perniagaan Ramesh. Kalau jurnal belian itu bermakna dia adalah ledger belian atau lebih dikenali sebagai akaun belum bayar atau ABB. Kalau kamu letak ABB pun cikgu boleh terima. So ABB pembekal TA, ABB pemborong Azizul dan perniagaan Ramesh. ABB pembekal pemborong Azizul. Lepas tu ABB
perniagaan Ramesh. Okay, settle untuk jurnal belian. Okay, so sekarang yang ini still ada pembekal TA kita sudah isi. Okay, so sekarang mana sudah jualan? Jualan di bawah. Okay, jurnal jualan. So kamu kena masukkan inilah. Jurnal jualan adalah ABT, account belum terima. Okay. So kamu kena masukkan ABT Farhan Enterprise dengan ABT Perniagaan Faris. Ini adalah perniagaan yang sama tapi transaksi yang tarikh yang berbeza. So account belum terima atau ABT Perniagaan Farhan Enterprise, okay, dan ABT Perniagaan Firas. Okay, ini adalah step yang cikgu bagi tahu tadi. Kamu kena list semua akaun-akaun selain daripada bank dengan tunai. Okay. Okay, so yang ini semua adalah akaun-akaun yang kamu list. Itu adalah step yang pertama. Okay. Okay, lepas tu sekarang baru kamu boleh mula untuk merekod. Siapa itu? Atika. Okay, Atika. Okay, kamu boleh buka buku teks muka surat 160. Okay, so bila kamu sudah ikut step yang ini, yang cikgu sudah bagi tahu kamu list semua akaun bank, akaun kecuali akaun bank dan tunai dalam buku catatan pertama. Okay, apa yang kamu perlu buat, kamu perlu, okay, yang ini kamu sudah list kan, okay. Selain bank dengan tunai, sebab apa? Sebab akaun bank dengan tunai cuma kamu kena masukkan dalam buku tunai, okay. Dalam buku catatan pertama kamu sudah ada buku tunai, jadi kamu tidak perlu lagi rekod buku tunai lah, okay. Cuma ledger sahaja, okay. So kita start untuk merekod. Okay, kita tengok journal dulu, okay. Kita kena ikut step journal arm. Okay. Ini adalah journal arm. Kalau kamu tengok penerangan dia adalah baki aset, liability dan equity pemilik pada tarikh 1 September. Okay. So ini adalah maklumat perniagaan Maisara pada bulan September. So ini September 1 ni adalah baki. Okay. Baki awal untuk aset, liability dan equity pemilik yang ada dalam list ni, dalam journal arm ni. So bank kamu tidak perlu masukkan lagi. Perabot. Okay. First sekali, okay, kamu jangan lupa ini, okay, able. Okay, iaitu sampai bila-bila kamu kena ingat. Okay, ABLEH. Okay. Okay, kalau di dalam journal arm pun di sini sebenarnya dia adalah able. Okay, aset dan belanja cuma hanya ada di sebelah debit sebab dia bertambah. Sebab ini adalah baki awal. Okay, maksudnya apa yang ada dalam baki yang ada dalam perabot, akaun perabot. Okay, dengan yang inilah. Lepas tu kredit, liability dengan equity, ABB dengan modal. Okay, dia adalah equity pemilik.
Okay, so sekarang kamu tengok di sini perabot sebanyak debit 30,000. So apa yang kamu perlu buat, kamu kena post sahaja ke dalam ledger. Okay. Okay, dalam journal arm dia debit, so kamu still lagi letak dalam debit. Okay, 2016. So kamu masukkanlah tahun 2016. Okay, September 1. Okay, 1 September. Okay, dia adalah baki. So kamu tulis dia sebagai baki awal. Okay, baki awal kamu kena letak sebagai HB. Okay, baki HB. Okay, baki BB. Okay, so baki awal adalah baki BB. Okay, kalau baki akhir adalah baki HB. Okay, so baki awal 30,000. Okay, okay, done. Right. So kita tengok lagi baki apa yang ada. Okay, baki untuk akaun belum terima perniagaan Firas debit 2,700. So kamu cari perniagaan Firas, akaun yang sudah kamu list tadi. Perniagaan Firas debit. So kamu masukkan tahun dulu. 2016 September 1. Okay, baki BB. Okay, sebanyak 2,000, berapa tadi? 2,700. Okay, yang tadi tu baru cikgu perasan bukan 30,000 perabot. Kamu ni tidak begitu cikgu. 5,000. Okay, 30,000 tu adalah bank. Okay, kamu kena hati-hati. Okay, bank adalah 30,000, perabot dia 5,000. Okay, so kamu masukkan dalam akaun perabot 5,000, bukan 30,000. Okay, alright. Selepas tu kamu tengok lagi baki dalam journal arm, akaun belum bayar pembekal TA. Kredit 3450 sebab dia adalah liability. Okay, 3450. Okay, kamu kena ingat liability, sebab bila cikgu tengok kamu punya kertas exam, banyak yang salah ABT dengan ABB. Okay, ABT adalah aset sebab akaun yang kita belum terima. Maksudnya bukan kita yang berhutang, tetapi kalau dalam sini perniagaan Firas yang berhutang dengan kita. So dia akan jadi sebagai aset semasa kita. Okay, duit tu belum kita terima. Untuk akaun belum bayar, ABB dia adalah liability sebab hutang kita, akaun yang kita belum bayar kepada pembekal TA. Okay, itu kamu kena sekarang kamu kena perlu bezakan sudah. Okay, 3450. So dia sebelah kredit. So apa yang kamu perlu buat, kamu kena cari akaun pembekal TA dan letak di kredit. Okay. Sudah akaun pembekal TA. Okay, akaun pembekal TA 2016. Masih lagi 1 September. Baki BB. Okay. 3,450. Okay. Okay. Sebelum ni cikgu tiada buat folio ni, cikgu biarkan. Kan? Okay. Bila kamu tengok di sini, ini adalah journal arm. Okay. Okay. Ini adalah folio dia. Okay. Nasib cikgu teringat. Okay. JA1. Ini adalah folio. So kamu kena letak folio GA
Jurnal Am maksudnya. Okay, Jurnal Am 1. Okay. Okay, lepas tu akaun modal. Okay, modal kredit 34250. So, kamu masukkan di akaun modal sebelah kredit. Okay, yang ini jangan lupa JA1. Okay, sebelah kredit. Masih lagi 1 September. Okay, baki BB. JA1, on folio. Okay, bernilai 34,250. So, settle sudah untuk Jurnal Am untuk 1 September. Okay, hari ini kita post Jurnal Am saja. Okay, hari esok kita sambung. Okay. Okay, so untuk 10 September, okay, ambilan dan belian. Jadi kamu kena masukkan ambilan ni sebelah debit. Kamu ikut sahaja, okay? Bila Jurnal Am beritahu debit, debit lah dia. Okay, kamu post dalam ledger ambilan debit 300. Okay. Okay, kalau yang 10 hari bulan ni dia bukan baki sudah. Okay, so 10 September kamu tengok keterangan. Okay, keterangan sangat penting. Ambilan barang niaga untuk kegunaan sendiri. So di sini dia ada balance. Maksudnya kamu kena ada 2 akaun ni dan kamu kena kontrakan dia. Maksudnya dalam akaun ambilan, butiran adalah belian dan RM300. Dalam akaun belian, dia punya butiran ambilan kamu kreditkan. Okay, kita tengok sini. Akaun ambilan. So 2016 September 10. Okay, satu lagi cikgu kena beritahu kamu, kalau akaun tu akaun ambilan, kamu tidak boleh letak ambilan. Okay, tidak boleh ya, sebab kamu letak butiran menggunakan akaun dia sendiri. Okay, tidak boleh. So, kamu kena masukkan belian. Okay, ikut yang ini. Kamu kontrakan. Jadi nanti dalam belian, kamu masukkan ambilan. Okay, so dalam belian ini, okay, dalam belian kamu letak jurnal. Dalam ambilan kamu letak Jurnal Am 1 folio sebanyak berapa tadi? 300 ringgit. Okay, lepas tu kamu kena balancekan dia, okay, ambilan ke dalam akaun belian, dia sebelah kreditkan. Okay. Okay, kamu kena balancekan dia di sini 2016. Sama juga 10 September. Okay, kamu balas balik ambilan JA1 RM300. So dia akan seimbang. Okay. Okay. Selepas itu Jurnal Am yang seterusnya, yang terakhir. Okay, 12 September. Alatan pejabat dengan kedai komputer Mimi. Okay. Alatan pejabat dengan kedai komputer Mimi. So sama juga macam 10 September tadi. Okay. Okay. Keterangan dia membeli komputer secara kredit. Okay. So sekarang dia sama juga macam 10 hari bulan. Kamu debitkan dalam akaun alatan pejabat 2016 September 12. Okay, so kedai komputer Mimi, LA AJA
Journal Am 1 folio. Okay, bernilai apa tadi? RM2,500. Okay. Okay, selepas tu kedai komputer Mimi kamu kena balas. Okay, kamu cari mana kedai komputer Mimi yang kamu tulis buat tadi. Okay, di sini. So kamu kreditkan dia, balas balik. Alatan pejabat. Okay, dalam folio Journal Am 1 sebanyak 2,500. So dia akan okay, di sini kredit kan. So dalam alatan pejabat dia akan di sebelah debit. So dia sudah seimbang 2,500, 2,500. Okay. Okay, so hari ini okay, kita buat yang itu dulu. Okay, pause untuk Journal Am. Okay, cikgu mau kamu fahamkan dulu. Okay, daripada step pertama cikgu ajar kamu. Okay, bagaimana kamu yang ini. Nanti cikgu akan gambar dan post dalam Telegram. Yang ini, okay. Tips merekod ledger. Okay, yang ini kamu kena fahamkan dulu. Kamu kena keluarkan akaun yang ada dalam buku catatan pertama. Okay. Selain daripada bank dengan tunai. Sebab bank dengan tunai kamu tidak perlu masukkan dalam ledger sebab dia di buku tunai. So apa yang ada dalam buku catatan pertama ni kamu kena list satu-satu dalam form, dalam format T-Ledger. Okay, yang cikgu sudah ajar kamu satu-satu tadi. Dan satu lagi, kalau contohnya lah kan akaun perabot, okay, kamu sekiranya dalam ni ada lagi 2-3 perabot, kamu tidak boleh letak 3 ledger dalam ledger ni akaun perabot, sini pun akaun perabot, tidak boleh. Okay, kalau ada akaun perabot hanya satu, akaun modal hanya satu, semua satu. Okay, kamu tidak boleh berulang kali masukkan. Okay, yang penting bila kamu mau list ledger, kamu tidak boleh masukkan bank dengan tunai. Okay, bank dengan tunai sebab dia sudah ada dalam buku tunai. Yang lain kamu kena list terus dalam format T-Ledger ni. Okay, so hari ini kita sudah berjaya untuk memindahkan catatan dari Journal Am ke dalam ledger. Okay, esok kita akan bincangkan lagi bagaimana kita masukkan jurnal khas dengan buku tunai dan buku tunai runcit. Kalau sempat kita terus balancekan. Okay, so cikgu boleh bagi kamu latihan. Okay. Okay, kamu juga boleh kamu juga boleh tengok dia sebenarnya di dalam buku teks muka surat 160. Yang itu yang full lah. Tapi cikgu lebih kalau kamu mau ulang kaji hari ni yang sampai Journal Am. Okay, kamu tengok macam mana dia merekod. Okay, dan cikgu juga akan share dalam petang ni, jadi malam mungkin kamu boleh tengoklah video rakaman kelas kita. Okay, so ada apa-apa soalan atau cikgu laju kah mengajar? Mungkin cikgu boleh slowkan esok. Okay, ada apa-apa soalan? Tiada. Okay. Okay, sekejap.
Cepat, cikgu mau menggambar ni. Tak ada berapa orang. Wow, kita ada 16 orang lah. Okay, thank you for today yang join kelas hari ni. So kita tamatkanlah kelas kita pada hari ini ya. Kita jumpa esok pukul 10 pagi. Thank you. Thank you, cikgu. Thank you. Okay, you're welcome.